politik kita dan juga pertandingan tawar-menawar kepada rakyat ini di antara kerajaan perpaduan di satu pihak dengan Perikatan Nasional ni, dia dah jadi makin gila. Dia dah menyimpang jauh daripada perkara yang waras dan sebagainya. Saya ambil contoh Sanusi hari ini. Dia kena tahan pukul 3 pagi. Kemudian dia kena dakwa. Jadi kecoh pasal kerajaan perpaduan, Pakatan, Barisan Nasional dan rakan-rakan kita dalam kerajaan perpaduan ni takut dekat Sanusi sampai tangkap dia dan dakwa dia. Kau gila ke apa? Sanusi tu maharaja lawak kita. Lagi lama dia ada berkempen, lagi banyak undi kita dapat, insya-Allah. Dia tak nak mengaku bahawa dia mulut celupa. Dia ahli politik ni, saya faham lah, saya dah terpentas ceramah ni daripada umur 21, 22, daripada zaman dulu lagi dah. Dia ada bahaya duduk pentas ceramah ni. Sebab bila duduk pentas ceramah ni, dia tak banyak beza dengan orang boxing dalam boxing ring, dalam gelanggang. Saya masa zaman di luar politik 4-5 tahun lepas, saya ada masa sikit, jadi saya belajar kickboxing. Setiap minggu pergi kickboxing. Kalau duduk dalam gelanggang boxing, memanglah tumbuk orang sedap, pukul orang sedap. Tambah pula kalau ada keliling kat bawah tu penyokong-penyokong macam walaun. Buatlah apa dia sokong, ya bagus. Lagi main kotor, lagi sepak, lagi jahat. Dalam gelanggang boxing, lagi kuat dia tepuk. Dia sama, saya ingat Sanusi ni dia dah dapat penyakit tu sikit. Bila dia duduk atas pentas, lagi celupa mulut dia, dia tengok geng-geng walaun semua ni suka, dia rasa dia lagi hebat. Masalah dia, celupa tu biar bertempat lah. Dulu kau celupa pasal gigi aku tak kisahlah. Kau suka lah. Komen pasal gigi saya, tak kisahlah. Saya jumpa dia, saya tunjuk gigi. Gigi siapa lagi cantik? Dia macam hehehe. Lepas tu dia komen, dia nak kata Menteri Besar Selangor Amir tak cukup inci. Tak apalah, memang Amir tak tinggi mana pun, jadi tak ada isu. Tapi kau naik share hebat sangat bila mula komen tentang Susur Galuh Sultan, komen tentang yang mempersoal dan memperlekehkan bukan soal keputusan Sultan semata-mata. Dia sebenarnya mempersoalkan institusi raja dalam konteks perlembagaan negara. Jadi kalau contohnya saya yang cakap macam tu, mampu dah aku lama lah. Kalau saya yang kata macam itu, PAS ni dah minta keluar beratus-ratus ribu bergarak atas jalan dah pun. Saya memang kena lari masuk gua, dah takut aku nak keluar. Ini bila dia sebut, dan yang dia sebut itu ialah perkara yang sensitif. Bukan saja kurang hajar, bukan saja biadab, tetapi meletakkan satu petanda yang tak baik dan teladan. Kalau teladan ni benda baik, benda yang tak baik untuk teladan bahasa Melayu panggil apa? Tengok semua tak tahu. Saya pun tak tahu. Dia menunjukkan teladan yang tak baik kepada yang muda-muda. Kalau yang pimpinan menteri besar boleh perlekehkan Sultan, kau ni gila ke apa Sanusi? Kau nak pergi menang negeri Selangor, kau masuk negeri Selangor. Kesianlah Azmin, gigit jari sekarang. Habislah aku cita-cita aku nak jadi menteri besar. Jangan terkejut Afif nak bertanding balik kat Sabang Jaya lepas ni. Sebab masuk negeri orang, hormat, ketuk pintu, cakap baik-baik, nak bertembung politik tak ada masalah. Tapi bila kamu biadab, dan dalam soal dia tu, dia biadab dia tu ialah sampai menyentuh soal perlembagaan negara. Bila kamu tanya dan perlekehkan tentang fungsi dan kewibawaan institusi raja dalam menentukan pimpinan negara,
Itu soal sensitif Melayu pun ada, soal sensitif Islam pun ada, soal melanggar perlembagaan pun ada. Jadi tak ada kena-mengena dengan kerajaan ke, Perdana Menteri ke, soal arah ke. Masalahnya kamu langgar undang-undang yang jelas. Jadi saya tak boleh bercakap bagi pihak polis. Saya pun tak tahu apa jadi. Saya duk sibuk berceramah. Cuma saya nak beritahu begini. Kalaulah saudara-saudari, adik kakak yang duk dengar kat luar ni, yang duk kesian, Allah kesian yang Sanusi, hero-nya Sanusi. Saya nak tanya satu benda. Kalau undang-undang itu dilanggar dengan jelas dan kita bertanggungjawab menjaga kedaulatan undang-undang dan menguatkuasakan undang-undang. Kalau orang yang besar macam menteri besar hanya sebab dia rasa dia popular, dia boleh langgar undang-undang macam tu. Kalau tak diambil tindakan, akhirnya undang-undang jadi macam mana? Cuma saya nak nasihat kepada Sanusi. Saya faham dia jadi macam itu sebab dia rasa hebat dan dia nak jadi hebat. Betul. Nak jadi hero, boleh macam itu. Langgar sana, kacau sini, tak ada masalah. Tapi kena bersedia untuk terima akibatnya. Saya dulu lain. Aku kena 14 kes, berpuluh kali masuk lokap, turun naik sampai 12-13 tahun, turun naik mahkamah. Dia bukan soal celupa dengan raja. Dia bukan soal langgar undang-undang nak jadi hero. Saya masuk lokap dulu, masuk mahkamah kena charge sebab mempertahankan wang rakyat. Dia lain. Sebab itu bila saya masuk lokap, kawan-kawan abang polis pun baik, boleh sembang. Saya siap boleh bagi ceramah lagi dalam balai polis. Saya ingat bila banyak kali sangat dah saya duk keluar masuk lokap, polis tahu kesian saya, masalah saya hanya mandi saja. Saya tak nak mandi dalam lokap. Akhirnya yang kes-kes akhir-akhir yang 1MDB tu, saya ingat lagi, polis, abang-abang polis, terima kasih yang dekat IPD Dangwangi, yang dekat lokap Bersepadu Jinjang, dia orang semua susun. Pagi-pagi dia bawa saya, dia tengok tak ada orang, dia kunci bilik air, dia suruh saya mandi dekat bilik air di IPD. Sebabnya kalau kita masuk lokap, kita kena charge atas perkara yang betul, iaitu contohnya mempertahankan wang rakyat, melawan geng-geng yang curi duit rakyat, mendedahkan korupsi. Dan fahamlah, polis pun kesian. Ni kamu kurang hajar, biadab. Hanya sebab kamu rasa kamu popular, maka kamu rasa kamu boleh perlekeh semua orang. Habis dia perlekeh, saudara-saudari. Percayalah satu hari nanti, watak macam Sanusi, kalau dia mula bergaduh dengan Bersatu, lunyai nanti Muhyiddin kena lanyak dengan dia. Habis dia kutuk kiri kanan. Kalau dalam PAS pun, kalau satu hari nanti dia rasa dia nak naik, dia bergaduh sesama dia, siaplah yang dalam PAS itu. Sebab orang macam ini, dia tak ada tawaduk. Dia tak ada rasa rendah diri. Dia rasa dia hero. Sebab dia rasa dia juara TikTok. Jadi sebab itu dalam pilihan raya kali ini, dan ini cukup penting untuk yang muda-muda ni. Zaman kami, saya tak adalah tua, tapi adalah faham lah, dah tua sikit lah kan, banding dengan yang muda-muda. Zaman kami, bila sekarang orang beritahu Sanusi kena tangkap macam Anwar Ibrahim dulu. Zaman kami dulu, saya umur 21 tahun masa Datuk Seri Anwar kena tangkap. Isunya cukup lain. Pertembungan pada hari itu bukan soal nak jadi kerajaan. Sebahagian besar daripada kami yang sekarang ini dah tua, 25 tahun dalam parti, ialah anak muda yang langsung tak kenal politik. Kebanyakan daripada kami adalah profesional. Tapi kami tahu bahawa yang dibuat itu akan merosakkan institusi negara. Kesan dia kepada rakyat jangka panjang teruk. Dia merosakkan ekonomi negara. Sebab itu kami masuk politik dan kami lawan. Yang muda-muda sekarang ini, dia duk tepuk, dia jadi walaun keliling gelanggang boxing, suruh
hanya semata-mata sebab dia rasa PAS, PN sekarang ni boleh ambil alih semua 6 negeri dalam pilihan raya kali ini. Sebab itu, kepada yang muda yang dengar, masuk pilihan raya bukan soal gah kita. Saya ingat masa saya muda dulu, orang tanya, masa tu saya kerja di London. Tak ada kena-mengena lah, tak payahlah ambil tahu pasal politik dekat Malaysia. Orang tanya saya, kenapa kau buang masa dalam keadilan? Parti ni confirm takkan menang lah. Sebab orang Malaysia tidak bersedia pada ketika itu untuk menerima parti pelbagai kaum. Masa tu saya kat London lagi, tahun 98, 99, 2000. Saya kata, tak ada daripada kami yang bercita-cita nak jadi wakil rakyat ini. Ini sumbangan kecil kami kepada perjuangan, sebab perjuangan itu akan disambung oleh yang lain-lain. Kami tak heran masa itu, masa kami muda dalam politik, masa gelombang reformasi, dia semua soal masa depan rakyat, masa depan negara, soal macam mana kita nak mempersiapkan negara dan generasi akan datang supaya mereka boleh berdiri atas kaki sendiri. Sekarang lain yang muda-muda. Saya tak salahkan yang muda-muda. Saya salahkan Sanusi dengan yang tua-tua. Kerana korang gelak aku sebut Sanusi. Orang tengah nak marah kat Sanusi ni. Sebab bila dia gairah sangat nak jadi hebat ini, memanglah mudah untuk kita mengabui mata yang muda-muda. Dan benda yang paling mudah sekali untuk jadi popular sebagai ahli politik Melayu ialah bermain soal agama, soal perkauman dan juga soal raja. Cuma mana Sanusi dengan PAS Bersatu nak letak muka? Dulu kamu maki Pakatan Harapan, kamu maki PKR, kata tak hormat raja, tak hormat institusi Melayu. Tak ada seorang pun daripada kami yang kena tangkap sebab hina raja, saudara-saudari. Macam mana pun kita ada pandangan yang lain, kita tahu batas dia. Kita faham institusi raja ada peranan dalam masyarakat kita. Mari Sanusi, hanya kerana dia nak tunjuk hebat dia, dan cara dia tunjuk hebat ialah dengan ludah kepada orang lain. Sebab itu saya nak nasihat kepada kawan-kawan yang nak jadi wakil rakyat semua ni. Kamu nak jadi hebat, itu hal kamu. Kamu nak popular dengan rakyat, silakan. Tapi kamu jadi hebat, popular, disanjung atas hasil kerja kamu dan sumbangan. Bukan dengan ludah dan pijak orang lain, saudara-saudari. Jangan ikut gaya Sanusi.